Untuk Presiden, kita sahkan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid bin Hamidi telah mendapat kemenangan dan telah menjadi Presiden UMNO. Jun 2018, beliau yang dimaksudkan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sah menjadi Presiden UMNO yang baru bagi penggal 2018-2021 dalam sesi pemilihan parti itu. Bersama-sama dengan saya, dengan sepenuh kekuatan launan suara kita, agar Dewan Merdeka ini menyaksikan komitmen dan ikhtiar kita. Hidup UMNO! Hidup Melayu! Hidup rakyat! Hidup Malaysia! UMNO! Selepas keputusan itu, ramai yang membuat komen dan menyatakan kekecewaan terhadap UMNO. Ahli dan penyokong parti bimbang dengan pengaruh Wallot yang masih kukuh menyebabkan UMNO masih ditakut lama. Namun ini bukan cara nujum pak belalang, ibarat meneka tepat segalanya. Ini soal pemulihan dan Ahmad Zahid Hamidi melakukan transformasi itu dengan penekanan 4 perkara, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Pada 10 Disember 2018, akhirnya pemimpin UMNO akui Ahmad Zahid Hamidi berjaya membawa perubahan kepada UMNO walaupun dalam jangka masa yang singkat. Perubahan yang paling ketara adalah menyatukan orang Melayu dan Islam. Beliaulah satu-satunya Presiden UMNO yang tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia setakat ini, dan UMNO Barisan Nasional tidak ada kuasa pemerintahan di peringkat federal atau persekutuan. Beliau jugalah sebagai seorang Presiden UMNO yang telah diberi tekanan untuk bercuti daripada jawatan parti atas alasan tidak mampu untuk mengawal ahli-ahli Parlimen UMNO daripada melompat keluar parti. UMNO wajib diselamatkan dari rebah. Saya mengambil keputusan untuk memberikan kepercayaan kepada timbalan Presiden Parti untuk menjalankan tugas-tugas Presiden Parti. Ternyata percutian selama 6 bulan yang dilakukan oleh Ahmad Zahid Hamidi atas dasar cintanya kepada keutuhan parti jelas membuktikan alasan-alasan melompat keluar itu sengaja diada-adakan kerana takut kepada ugutan pendakwaan terpilih atau politik. Beliau jugalah satu-satunya Presiden UMNO yang apabila UMNO dan Barisan Nasional kehilangan kuasa di peringkat persekutuan, tetapi dalam masa hanya sekitar 22 bulan saja telah berjaya menguruskan keadaan krisis management dan berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan di peringkat federal dan mendapatkan kembali kuasa di 3 buah negeri. Dalam janjinya menyatukan ummah, Ahmad Zahid Hamidi terjemahkan pada Disember 2018 apabila ribuan rakyat memenuhi dataran merdeka bagi menghadiri perhimpunan kesyukuran meraihkan kejayaan menolak ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISET. Maka berlegarlah penyatuan yang lebih besar selepas itu, satu penyatuan ummah antara UMNO dan PAS. Beliau adalah pencetus fenomena baru ini. Gerakan penyatuan ummah dan muafakat nasional ini tidak akan mungkin dapat digagalkan oleh mana-mana pihak kerana ianya bermula dan bertunjangkan gerakan akar umbi yang resah dan gelisah dengan perkembangan terkini negara. Bila gerakan rakyat bangkit, ianya satu kebangkitan yang susah untuk dibendung. Ianya sudah dan sedang berlaku dan akan berterusan. Inilah bentuk lanskap politik terbaru tanah air kita dan semua pihak perlu menerima hakikat ini. Inilah kejayaan individu yang berjiwa besar ini. Dengan banyak tekanan dari individu diktator termasuk meminta UMNO dibubarkan, beliau tidak sesekali membiarkan itu berlaku. Jika saya mengikut kehendak dia membubarkan UMNO, saya tidak mahu apabila saya mati kelak kubur saya dikencing oleh 3 juta ahli UMNO. Tidak seinci pun beliau membiarkan UMNO diperkotak-katikan, malah secara senyap mengadakan perbincangan dengan PAS mengatur strategi untuk menyelamatkan ummah dan Malaysia. Apabila beliau tidak bersetuju, seperti helang memburu tikus, beliau disiasat dan dikenakan 87 pertuduhan.
antaranya melibatkan sebuah yayasan yang beliau tubuhkan untuk amal jariah termasuk membangunkan masjid, mahat, tahfiz, pusat hafazan Al-Quran, rubahana yatim dan surau-surau. Selain itu, Ahmad Zahid Hamidi berkata bahawa yayasan ini juga terlibat dengan penjagaan kebajikan asnaf dan golongan fakir miskin. Ketika beliau kembali di Persada Parti, berlangsung satu pilihan raya kecil peringkat parlimen dengan ketekasan beliau meletakkan calon bukan Melayu di kerusi berkenaan, menyaksikan kemenangan besar dengan majoriti 15,086 undi sekaligus mendahului majoriti pada semua pilihan raya kecil yang diuruskan pemimpin ketika ketiadaan beliau. Keputusan meletakkan calon bukan Melayu adalah manifestasi kepada piagam muafakat nasional, iaitu memperkukuhkan muafakat nasional melalui amalan musyawarah yang melibatkan pelbagai latar agama, kaum dan budaya demi kepentingan negara. Hasilnya, strategi beliau percaya. Pada Perhimpunan Agung UMNO 2019, beliau mahukan pindaan kepada perlembagaan dan dengan tegas mahu UMNO melakukan pindaan fasal 3 perlembagaan itu dengan meletakkan agama Islam di hadapan dalam perjuangan Parti Melayu itu. Sebelum ini, tidak ada mana-mana pemimpin berbuat demikian selain beliau. Di antara aku janji Ahmad Zahid semasa mempertaruhkan diri untuk bertanding jawatan sebagai Presiden UMNO, beliau telah berjaya mewujudkan Majlis Penasihat UMNO yang dianggotai oleh ilmuwan, profesional, agamawan, pakar pelbagai bidang dan wakil generasi muda. Mewujudkan pengkalan data UMNO, Akademi Pengkaderan UMNO, unit tindakan khas menangani politik wang, Majlis Media UMNO serta menerap dan melaksanakan dasar keterbukaan UMNO dengan UMNO dibuka ruangnya lebih meluas untuk generasi muda, profesional, ilmuwan, agamawan dan badan bukan kerajaan untuk melibatkan secara aktif dalam politik. Jelaslah Ahmad Zahid Hamidi, perancang yang menggerakkan perubahan UMNO dan lanskap politik Malaysia.